مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada hari ini. Semoga dengan pertemuan kita pada hari ini menjadi asbab keredaan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita beberapa minit di sini hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pelajaran semalam berkenaan tentang perbahagian air. Betul? Ada yang nak ulang? Ada yang nak ulang ada berapa jenis air? Nabil, ada berapa jenis air yang terungkap dalam kata-kata air yang suci turun dari, air yang turun dari langit keluar daripada bumi ada berapa? Air langit, air laut, sungai, telaga, mata air, salji, embun. Ada 7. Dan kemudian yang 7 tadi dibagi menjadi 3. esok. Kalau 3 tak boleh, nombor 1 esok. Siapa? Haida. Kemudian yang 7 tadi dibagi menjadi 4 tapi baru belajar 2. Ya, betul. Yang pertama Rafif. Jangan tengok kanan kiri, tengok. Mak dia tak dengar. Dah jawab tak dengar? Irfan. Yang pertama? Air yang suci dia mensucikan. Yes, air suci mensucikan. Yang nombor 2? Sofia. Sebelah. Nombor 2? Suci mensucikan tapi makruh digunakan di badan. Contoh air dia? Air panas. Air dekat bawah terik panas. Ya, betul. Okey, alhamdulillah, semoga semua hafal pembahagian air tadi. Kemudian sekarang yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi. Maksud dia suci tapi tak mensucikan. Ni yang ketiga. Apakah itu suci tapi tak mensucikan? Zat dia suci tetapi dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh dia adalah fi raf'i hadatsin, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Faham hadas? Sekarang saya husnuzon semua dalam keadaan suci. Contoh. Okey. Ketika seseorang dalam keadaan hadas, fahamkan hadas maksudnya bukan dalam keadaan suci, dia tak ada wuduk. Fi raf'i hadatsin maksud dia adalah air yang telah kita gunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Contoh, kita ambil wuduk. Okey, ambil wuduk air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadas, maka dia akan menjadi musta'man, sudah diguna pakai. Maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia suci, dia tahir, dia suci, tetapi ghairu mutahhirin, tak dapat mensucikan. Contoh, ambil wuduk, alirkan air pada anggota wuduk, kemudian ada yang jatuh, itulah namanya air musta'man, sudah diguna pakai. Dan air yang ada pada
tangan kita, tapak tangan yang telah terkena kepada anggota yang kita ambil untuk ambil wuduk tadi, tu pun mustakmal. Faham? Jadi ketika kita nak ambil wuduk, basuh di anggota wuduk, maka jangan sampai terangkat tangan itu dari wajah kita. Contoh, ambil wuduk macam ni, air jatuh dan ada air lagi dekat tangan kita ni, dekat muka kita. So kita just gerakkan. Kalau seandainya kita angkat dan kita letak lagi, bila kita angkat yang dekat tangan kita ni air mustakmal, maka bila kita sapu lagi, dia tidak dapat untuk menghilangkan hadas yang ada pada wajah kita tu. So kalau nak ambil, alihkan air, gerakkan tangan sampai habis. Nanti ambil lagi. Dia ambil lagi, air yang ni suci lagi, suci dan mensucikan lagi air mutlak tadi yang awal tadi, yang pertama. Begitulah anggota wuduk yang lain. Kalau angkat, bila kita dah angkat, dia dah berpisah daripada tempat anggota wuduk tadi, maka dia jadi mustakmal lah yang dekat sini. Faham? Tu maksudnya air mustakmal fi raf'i hadasin. Ada juga air mustakmal yang fi izalatin najasatin, yang kita gunakan untuk menghilangkan najis, juga dia mustakmal. Tetapi dalam pembahasan ini adalah untuk air yang dalam kadar yang sikit. Maksudnya 1 gelas ataupun kurang daripada 2 kulah. Pernah dengar perkataan 2 kulah? Air yang sikit. Nanti 2 kulah tu nanti esok kita bahas. Air macam dalam satu bukan kolah masjid dia kulah. Kulah ni macam istilah berapa liter air tu. Jadi macam contoh fi raf'i hadasin lagi, saya bagi contoh mandi wajib. Mandi wajib kita gunakan air dalam baldi. Baldi tu sikit. So kalau air yang dari anggota badan kita yang termasuk dalam baldi yang kurang daripada air batas minimal untuk dibolehkan bersuci tu, so dia jadi mustakmal. Faham? Kalau pakai shower, okey lah. Macam kat Springville pakai shower. Faham? So air yang sikit bila dah digunakan untuk raf'i hadasin, maka dia jadi mustakmal. Dia suci, tetapi dia tidak boleh mensucikan. Apa lagi contoh air suci tapi dia tak mensucikan? Siapa nak bagi contoh? Bagi je, tak ada masalah. Kena mention ni lah. Air yang suci tapi tak mensucikan, apa? Air perigi. Air perigi tak mensucikan. Habis tu tak bolehlah ambil wuduk air perigi. Air apa susahnya? Air Milo, air Neslo, suci. Tapi bolehkah awak ambil wuduk pakai air Milo? Kata tak betul lah ni ambil air wuduk pakai air Milo. Minum je minum. Tu suci tak mensucikan. Jadi ada air tu, dia tu suci, dia boleh mensucikan benda lain. Macam air perigi, air mutlak tadi, yang batas nama dia tu tak tetap. Kita kena ingat batas nama koyit nama dia tu tak tetap. Bila dia duduk dalam perigi, nama dia perigi. Bila Nia buat dia jadi air kopi, dia jadi air kopi. Tak ada orang panggil air telaga kopi, tak ada. Orang akan panggil dia air kopi. Nama telaga dia tu hilang. Dia tak ada koyit yang lazim. Maka itulah air yang suci mensucikan. Contoh air hujan. Air hujan pun termasuk air yang koyit dia tak lazim. Nama dia tu tak kekal lama. Bila jatuh kita kata air hujan. So bila kita ambil, kita buat air mineral, orang akan panggil dia air mineral. Orang tak panggil air hujan, air mineral yang dihasilkan daripada air hujan. Panjang sangat. Jadi koyit dia hilang. Tapi kalau air kopi dia adalah air yang tahirun ghairu mutahhirin. Dia suci tapi dia tak mensucikan. Dan koyit dia tu, nama dia tu tetap. Kalau contoh atas meja kaca depan tu ada air kopi. Bila tumpah, orang akan panggil apa? Air kopi juga. Betul. Bila
air kopi tu jadikan es krim kopi. Nama dia tu tetap, tak hilang. So air dia tu tak boleh digunakan untuk bersuci. Faham? Dan di dalam di dalam pembahasan air yang ketiga ni panjang. Ada nama dia air mutaghayyir, air yang dia berubah daripada bentuk aslinya. Contoh air sirap, termasuk benda yang sikit berubah macam mana hukumnya. Tu kalau ada yang tanya kita jawab. Kemudian yang keempat, pembahagian air yang keempat itu adalah ma'un najasun, air najis. Maksud air najis di sini adalah mutanajisun, air yang terkena najis. Wa huwa qismani, dia ada dua pembahagian. Jadi yang keempat ini adalah jenis air yang dia ini terkena najis. Air mutanajis. Pernah dengar mutanajis? Dia air, dia kena najis. Maksudnya kat sini, air tu sikit. Dia sikit, dia kena najis. Terkena najis. Maka air tu tidak boleh digunakan untuk bersuci juga. Baik air itu dia berubah sifat dia ataupun tidak. Contoh, ada air dekat atas meja tasnim. Tiba-tiba ada cicak dia berak masuk dalam tu. Walaupun tak berubah air tasnim tu, tak perasan tasnim ada tak cicak kat dalam botol dia tu. Mutanajis. So dia minum dengan tenangnya. Baik berubah pun tak berubah color air tu, dia tak jadi masuk. Jadi menggelegak macam masuk letak Panadol soluble. Dia tak macam tu kalau tak cicak masuk tasnim tengok dulu air. Tetapi ini semua pembahasan kepada air yang kadar dia kurang daripada 2 kulah. Air yang sikit. Kalau dia 2 kulah, maka tak jadi masalah. Contoh 2 kulah tu, 1 tangki kat atas tu. Dia tu banyak air tu. So, kalau ada cicak mati ke, kita ambil uduk kat bawah tu, sah lagi. Sebab dia lebih daripada 2 kulah. Contoh lagi lah macam air ada orang mati dekat dalam sungai. Air 2 kulah, air dia mengalir 2 kulah. Tetap kita masih boleh untuk berwuduk ataupun bersuci menggunakan air sungai itu walaupun ada orang mati kat sebelah sana. Dia tak merubah sifat air tu, tak berubah. Lepas tu koyik dia pun tak berubah. Faham? Jadi selagi mana air tu kurang daripada 2 kulah tersebut, maka terjadilah hukum-hukum air ini. Kalau lebih, maka dimudah saja. Kita tengok macam mana air tu. Kalau 2 kulah tak ada masalah. Nak ada darah ke, ada bangkai tikus ke kat dalam tu, kat bawah tu ada bangkai tikus, contoh, air tu masih sah digunakan untuk bersuci. Ada yang nak tanya berkenaan tentang air? Silakan. Kita nak tanya pasal air zam-zam ke? Kalau air tu walaupun dia 2 kulah, tapi najis yang dekat dalam tu merubah sifat warna, macam merubah warna air tu atau tu masih sah digunakan ke? Okey. Asyara lil qismi asani minal qismi rabi' biqawli aw kana kathiran kullataini fa aktsara fa taghayyara yasiran aw kathiran wal kullataini 500 litir dari takriban fil asahi fiha. Wa asyara lil qismi, dan pengarang kitab memberi petunjuk lil qismi sani kepada bahagian kedua minal qismi rabi' daripada bahagian yang keempat ini dengan biqaulihi, dengan ungkapan aukana kathiron, atau air yang terkena najis itu ukuran banyak. Kullataini iaitu 2 kullah. Fa aksara ataupun lebih. 2 kullah ataupun lebih. Fataghayyara, namun berubah sifatnya.
yasiron au kasiron, baik perubahannya sikit ataupun banyak. Sekejap kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru aw minan hadzal qismi al-ma' al-mutaghayyir ahra wa sifatu madhiyah. Ai mutaghayyir, ai yang berubah. Wal mutaghayyiru, ai yang berubah maksudnya adalah termasuk bahagian ai yang ketiga. Iaitu ai yang berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Ni pertama, air itu dia berubah dengan bercampur dengan benda yang suci. Contoh, air bercampur dengan nila. Dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Faham? Daripada air itu nama dia air kosong, masuk ke dalam tu benda yang suci berupa nila, maka air itu berubah nama dia menjadi air nila. Maka sesungguhnya air tersebut fa'innahu tahirun ghairu tahurin, maka hukum air tersebut suci tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Contoh air nila tu suci, boleh guna untuk basuh baju, tetapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk ataupun untuk mengangkat ataupun untuk izalatun najasatin, menghilangkan najis. Hasiyan kana at-taghayyiru aw taqdiran ka in ikhtalata bil ma'i. Baik perubahan itu nampak oleh panca indera, nampak perubahan. Air itu berubah menjadi biru. Aw taqdiran ataupun dikira-kira sahaja. Ni dah bercampur ni dengan perfume ataupun apa. Jadi air macam bercontoh dengan bercampur dengan air mawar. Ma yuafiquhu fi sifatihi kama ilwarodi, yang mana dia bercampur oleh sesuatu yang sifatnya sama dengan sifat-sifat air. Air tu warna putih, benda yang bercampur tu pun warna putih, seperti air mawar yang dah tak berbau. Wal ma'un musta'malu, dan juga air musta'mal, dia bercampur dengan air musta'mal. Air musta'mal ni kan dia sifat dia dan warna dia tu sama, dah bercampur macam tu. Fa illam yamna, maka tidak ada, maka jika perubahannya tak sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut, mana tadi? Ka'anna taghayyuruhu bi tahirin yasiron, dengan gambaran perubahan yang disebabkan bercampurnya barang yang suci itu hanya sedikit. Sikit saja air yang masuk, barang yang masuk dalam itu. Au bima yuwafiqul ma'a, ataupun dia bercampur dengan barang yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air. Dan dikira-kirakan terjadi perubahan tetapi tidak berubah. Fala yuslab tuhuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air tersebut tak rosak sifat suci dan mensucikan, maka air tersebut dapat digunakan mensucikan perkara lain. Maka air yang bercampur dengan perkara yang suci, dan air itu dia tetap suci tetapi dia tidak dapat mensucikan dia dapat mensucikan perkara lain, tapi dia tidak boleh digunakan untuk raf'ul hadasin ataupun izalatun najasatin. Aduh, panjang pula ni. Maka begitu juga hukumnya tetap mensucikan adalah air yang berubah sebab bercampur dengan perkara yang tak dapat dihindarkan oleh air. Ada juga rupanya perkara yang tak dapat dihindarkan oleh air. Contoh apa? Apa contoh benda yang tak dapat dihindarkan daripada air? Dia tetap ada dengan air. Lumpur. Air sungai lumpur. Siapa boleh nak pisahkan? Kena tapis dulu. Okey. Jadi kalau perkara seperti contoh lumpur ataupun perkara yang dia berada di tempat berdiamnya air dan tempat aliran air serta air yang berubah sebab terlalu lama diam. Kadang sifat air ni kalau dia terlalu lama diam, lama-lama dia jadi busuk, betul? Sama juga kita macam manusia, kita kan diciptakan daripada air. Maka jangan duduk diam, kita kena
gerak, baru tak busuk. Maka sesungguhnya air-air tersebut hukum dia suci mensucikan. Ni semua adalah pembahasan yang air di bawah 2 kolah. Kalau di atas 2 kolah, maka tidak ada keraguan di dalam air tersebut. Maksudnya kalau dia berubah sampai merubah sifat aslinya, maka barulah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh dalam apa nama dia, dalam tangki ada mayat kat situ, sampai air tu jadi busuk, tetapi benda tu adalah bukan benda yang tak boleh dipisahkan. Lain kalau macam benda yang boleh dipisahkan. Benda yang tak boleh dipisahkan, contoh macam lumpur, buka apa nama dia, buka paip air warna koko, tu boleh. Tapi kalau buka asal bau macam mayat, berubah dia punya sifat aslinya yang tak berbau tu jadi bau disebabkan najis, maka walaupun dia 2 kolah, maka hukumnya berbeza. Tak boleh kita gunakan untuk bersuci. Kalau benda tu dia datang baru, kalau macam lumpur ataupun lumut, yang dia tu tak boleh berpisah, memang dia ada kat dalam air tu. Kalau mayat tu kan kita boleh buang. Faham? Kalau air yang sikit, walaupun dah bercampur, tak merubah bau apa semua sifat dia tu, ada nampak, tu pun dah tak boleh guna dah. Kena ambil air tu, boleh lagi pakai. Contoh air yang Tasnim tadi tu, ada tahi cicak tadi tu, ambil air tu, pergi letak dalam baldi. Bila dia jadi dalam 2 kolah, ambil balik air tu. Walaupun ada tahi cicak kat situ, tetapi dia tidak merubah. Merubah ke original air tu. Faham? Ada yang nak tanya lagi? Rafif, kalau air mani, dia masuk kat mana? Bagi awak Rafif, air mani tu dia suci ke najis ke apa? Suci tapi tak mensucikan. Oh, kira awak suci lah. Bagus awak bermazhab Syafi'i. Kalau awak kata sebab perkara yang keluar daripada jalan depan dan jalan belakang tu najis betul. Contoh dia buang air kecil, buang air besar, tu najis. Tapi kenapa kalau air mani dia tak jadi najis? Ada hikmah, banyak pembahasan dalam mazhab, termasuknya hikmah Syafi'i mengatakan bahawa tak najis. Ada sebagian ulama kata, ulama yang bermazhab Syafi'i mengatakan kalau dia kata najis, so kita najis lah ni. Sebab kita semua kan daripada nutfah. Faham? Suci mensucikan. Rafif, suci mensucikan. Tapi awak jangan buat basuh baju pula. Maksudnya tidak mensucikan tu untuk izalatun najasatin ataupun rafi' hadasin. Tak payah suci mensucikan, air tu suci saja cukup. Maksudnya tak najis. Sebab kalau kata suci mensucikan, tahirun ghairu mutahhirin, maksud ghairu mutahhirin tu digunakan untuk rafu hadasin ataupun izalatun najasatin. Ada yang nak tanya? Mungkin minggu depan saya akan bagi perinci berkenaan berapa ukuran yang untuk 2 liter tu. Sebab kalau yang dalam kitab ni dia kiraan yang lama. Nanti awak pening, retail Baghdadi lah, apalah. Kalau kat sini saya baca sikit. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin Baghdadi takriban fil asah. Menurut pendapat yang asah, 2 kolah itu adalah lebih kurang 500 retail negara Baghdad. Ada orang tahu? Retail negara Baghdad 500 retail, bukan 500 liter, 500 ritlun. Nanti saya cuba cari berapa ukuran, berapa apa nama dia, berapa banyak air tu. Minggu depan saya bagi tahu, insyaAllah. Ada yang nak tanya? Tanya je, tanya.
berkenaan dengan air? Tak ada? Semua faham? Esok kita tengok. Faham betul ke tak? Tak ada soalan. Tapi ini tak berkaitan dengan air lah. Dengan? Kalau macam kita beli makanan kat kedai, tapi kedai tu kita tak tahu sumber dia tu, kita tak tahu dia halal ke haram. Syubhat. Kita makan semua, lepas kita dah makan semua, kita dapat maklumat yang kedai tu non-Muslim punya apa semua. Yang tu makanan yang kita makan tu macam mana? Apa patut kita buat selepas kita dah tahu macam tu? Kita makan, tapi order apa lah? Order mi ke order daging? Kalau order daging, nasi ayam. tapi daging tu bentuk ayam lah. Daging tu bentuk ayam, semua ayam lah. Cumanya yang menjadi keseluruhannya, orang yang masak tu Muslim ke tak Muslim ke, bahan-bahan yang diguna tu ada bercampur dengan bekas-bekas yang diguna masak najis ke apa ke. Okey, dia macam ni tau. Dia macam kalau dekat Malaysia, dia tak ekstrim sangat kalau bab-bab benda ni. Saya cerita, sebelum saya jawab, saya cerita dululah pengalaman saya. Di antara masa saya belajar dulu, sebab dekat Indonesia ni, kita bukan resis cuma sekadar pengalaman saja. Mereka banyak kefahaman, dia juga banyak organisasi. Dan ada sampai satu organisasi tu mengatakan bahawasanya sebab dia cuma berpandukan kepada Al-Quran sahaja. Dia tak berpandukan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. So, di dalam Al-Quran memang tak ada Allah mengatakan bahawasanya anjing tu haram. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'ami yat'amuhu. Macam mana ayat dia lupa tak? Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'ami yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw laman masfuhan aw lahma khinzir. Perkara yang tak boleh dimakan oleh manusia ni adalah bangkai, lepas tu khinzir, babi. Anjing mana ada? Dalam Quran memang tak ada. So dia Islam, dia semayang, tapi dia makan anjing. Dan kita pergi kedai dia, Allah, Muhammad, ayat kursi, Islam. Lepas tu masa nak basuh tangan tengok ada kepala anjing dekat apa nama dia, tepi kuali dia. Macam mana? Macam mana nak buat tau? Weh, kau order apa? Tanya member. Order apa? Nasi goreng daging. Ambik kau, daging anjing. Bayangkan. Nasib baik saya order kuitiau. Kuitiau lah. Mi goreng kosong. Member saya tu muka dah pucat lah. Alamak kan. Macam mana nanti? So, apa yang perlu buat? Takkan nak pergi samak mulut macam ni kan. Takkan nak kena macam-macam lah orang kawan saya tu fikir. Kena minum air lumpur ke untuk buang ni. Untuk buang apa, babi, anjing-anjing dalam perut ni. Kalau seandainya terjadi macam tu, cukup kepada yang zahir saja. Mana yang zahir tu sajalah yang perlu kita sucikan. Sebab dia basah kan. Kalau pegang anjing kering sama kering, dia tak jadi masalah. Dia jatuh kepada najis moral lazah tu yang perlu kita basuh 7 air, 6 air mengalir, 7 yang nombor 7 tu yang pakai selut ke, pakai lumpur ke, air yang keruh tu. Tapi kalau yang macam kes su dia cuma persangkaan. Nampak ke benda tu? Persangkaan. Tetapi kalau seandainya kita tahu kalau kita jadi dia sendiri pun, kita duduk kat dapur tu, kita akan gunakan kuali yang berbeza ke kuali yang sama? Cuba fikir. Masak, masak nasi goreng pun pakai kuali tu, mi goreng pun pakai kuali tu. Apatah lagi orang yang tak ada agama, takkan time dia masak pakai anjing ni, lepas tu nak pakai babi ni, pakai ayam ni, pakai ikan ni, banyak betul kuali dia. Tak jadi meniaga, bankrupt kat beli kuali je. So kita fikirlah, mungkin dia guna kuali yang sama. Apa yang perlu kita buat, benda dah terjadi, dan kita tak nampak benda tu memang betul-betul kita makan
Cuma kita kena tahu kullu ma nabata minal haram fannaru aula bihi. Nabi pesan, setiap perkara yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka api neraka lah yang lebih layak. Tetapi kena ingat, benda ni adalah yang sengaja. Kalau tak sengaja, maka tidak ada hukum. Contoh, tak sengaja lempang ada ke? Tak ada. Tak sengaja berbuat saya tersepak awak. Saya terjatuh. Saya ni tak ada hukum. Okey? Maksud memang makan tu memang betul nak makan situ. Tetapi termakan makanan yang kita tak tahu. Sebab secara zahir, itu kedai Cina ke kedai Melayu? So, kedai Cina Kalau kedai Cina salah sendiri lah, apa suruh masuk. Dia beli online. Foodpanda. Kalau Foodpanda tanya Rafif. Rafif, biasanya kalau ambil order, dia ada tulisan non halal, ada kan? Ada setengah ada tulis, ada yang tak tulis. Ada yang tak tulis tu macam nasi lemak. Nasi lemak apa yang kat Johor tu? Yang Cina masak. Yang masak Cina. Tapi nama dia ayam penyet Siti apa benda dah. Kalau tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang orang kafir dia tak ada iman. Tetapi kita yang tak tahu ni, sebab kita dihukumi secara zahir. Dalam Islam sendiri, nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi yang zahir saja, yang kita nampak. Maka yang tak nampak hati manusia, kita tak boleh nak hukum. Betul ke su makan benda tu? Kenapa ayam nak makan benda tu? Kita hukum yang zahir je. Zahir kita makan ayam penyet, walaupun yang masak tu orang kafir, yang mana kita tak minta pun dia untuk masakkan kepada kita. Cuma kita tersalah beli dan kita termakan, maka kita mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena ingat, setiap benda yang masuk dalam badan kita, dia ada efek. Cuba awak bersihkan seminggu ni, cuba bersihkan. Tak nak makan Maggi, tak nak makan apa benda yang syubhat, benda Maggi ke MSG ke. Cuba makan sayur, lepas tu cuba buat benda yang, cuba bersihkan ni kan, bersihkan darah semua. Cuba tengok, senang je nak bangun tahajud, senang je nak buat ibadat. Tapi kalau masuk benda syubhat, dia jadi berat. Itu yang saya alami. Dan rata-rata cara sebab kita punya badan bergantung kepada benda yang masuk. Kalau benda yang masuk tu benda yang tak elok, maka tak eloklah kita. Apalagi masuk benda yang haram. Kalau benda yang macam kesu ni, sesuatu yang tak sengaja. Kecuali memang pergi kedai Cina, lepas tu order lembu kaki pendek, lain lah. Macam itu. Tahu lembu kaki pendek kan? Semalam saya jumpa lembu besar kereta dekat tengah-tengah highway. Besar kereta lembu tu. Cik baik Nazmi tak langgar naik MyV. Faham? Tu tak ada masalah lah tu. Tak perlu awak pergi kat bawah ambil lumpur, buat macam air teh ais, lepas tu nak kena minum kumu-kumu. Tak. Sebab tak nampak apa yang awak makan tu, awak makan anjing ke apa tak. Cuma insya-Allah dah, kalau orang kafir tu dia masak tu dicampur-campur je. Mungkin dia masak nasi goreng kat kita tu bekas dia goreng anjing ke, Allah entahlah sebut. Allah alam. Apa? Boleh faham tu? Ada lagi yang nak tanya? Kalau dah tak ada, kita boleh teruskanlah. La ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Yang ni kena tukar. Ni, okey duduk sana. Oh, ni outstation. Nazmi yang ni bagi Nazmi. Dia dalam kereta daripada KL sampai Perak. Ya Rabban, dah dihafal. Ni baca. Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Atarafna bi annana aqtarafna wa anna asrafna ala Allah asrafna fatubu alaina tawbatan taksili kulli Haubatan wasulana aurati wa aminil rawati ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa anana asrafna ala la asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwanina tahirin fillani ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa anana asrafna ala lama asrafna ablaw wajudan manna bigtisabi minna bil mustafa rasulih rahda kulli suli. Okay, semoga kita semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan, yang tak kurang diberikan kesihatan kita doakan semoga selalu sihat, dan yang ada hajat serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pesan Abang Syamil pesan, mulakan hari kerja kita jangan lupa untuk amalkan 10 adab bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.